Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan, laporan polis ke, pendakwaan di mahkamah ke, saman ke, ini semua adalah asam garam, asam garam ataupun sebahagian daripada cabaran, rintangan yang kita terpaksa lalui dalam usaha kita menegakkan kebenaran, tuan-tuan. Ini perkara yang kalau kita buat kata orang tu tak sanggup di lambung ombak, jangan kita berumah di tepi pantai. Itulah dalam bahasa yang mudah dipahami. Untuk makluman tuan-tuan, apa yang hari ini digambarkan seolah-olah macam Perdana Menteri sudah menang kes mahkamah, ini tak betul, tuan-tuan. Ramai orang risau sangat. Ada pula yang ada ni, siapa ni, Sazili Unity pula mengatakan bahawa saya merayu supaya minta dikurangkanlah kerana saya jual sate lah. Macam-macam, tuan-tuan. Sebenarnya apa yang berlaku ialah Perdana Menteri atas kapasiti peribadi, iaitu Dato' Seri Ismail Sabri atas kapasiti peribadi telah meminta injangsi mahkamah. Dia meminta injangsi mahkamah secara ex parte. Bila dia minta injangsi mahkamah secara ex parte, maknanya saya tak ada di mahkamah, peguam saya pun tidak mewakili saya di mahkamah. Dia minta daripada mahkamah supaya saya punya live pada tanggal 22 hari bulan, saya punya live pada tanggal 22 hari bulan dengan tajuk bila Presiden panggil, dia tidak hadir, tetapi dia boleh pula berjumpa dengan Tun Mahathir. Video itu pada 22 bulan 8 yang lepas, mereka telah mendapat perintah mahkamah, injangsi mahkamah untuk saya mengeluarkannya daripada laman sosial saya, laman sosial Facebook page Lokman Nur Adam Official, laman YouTube channel Lokman Adam, laman Instagram channel Lokman Nur Adam, dan juga TikTok channel Dato' Filosofi Lokman Nur bin Adam. Jadi ini injangsi mahkamah, kita kena hormat injangsi mahkamah. Dan saya dah delete lah. Saya dah delete sehinggalah pada 26 hari bulan 9 ini akan ada pendengaran secara inter partes. Jadi pada ketika itulah peguam saya akan mewakili diri saya untuk mempertahankan bahawa apa yang saya perkatakan itu ialah apa yang dipanggil sebagai fair comment, fair comment, pandangan saya, bacaan politik saya sebagai penganalisa politik. Jadi itulah yang akan peguam saya bentangkan. Kalau masa tu nanti dia punya peguam pun akan berhujah dan akhirnya hakim akan buat keputusan sama ada apa yang saya post itu akan dikekalkan injunctionnya ataupun ada kemungkinan besar saya boleh post balik, saya boleh post balik. Dan mungkin juga sebab bila dia mendapat injunksi ni, kalau misalnya injunction itu mendatangkan kerugian bagi saya, mungkin juga dia pun boleh bayar, dia kena bayar kepada saya balik. Kalau misalnya injunksi yang dia buat itu dia kalah ketika pembicaraan secara inter partes. Jadi belum lagi bicara, tuan-tuan, belum lagi bicara. Pihak Dato' Seri Ismail Sabri hanya mendapat perintah mahkamah, injangsi mahkamah secara ex parte untuk saya delete saya punya kenyataan di media sosial saya. Dan kita harap kawan-kawan yang post benda ni pun delete lah sama. Ini saya memberitahu ni, siapa yang post benda tu delete dulu. Nanti selepas kita mendapat keputusan pada 26 hari bulan September, barulah kita boleh apa dipanggil upload balik, upload balik sekiranya kita menang pembicaraan secara inter partes itu. Okey, jadi tak perlulah
tuan-tuan kelang kabut, nak bicara di Saman ni sebesar saudara memakan masa yang lama. Contohnya saya dengan Waitan Murti, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya mengeluarkan kenyataan terhadap apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet. Dalam kes tersebut memang apa yang saya cakap itu berlaku di dalam mesyuarat kabinet. Ada pengesahan daripada seorang menteri kabinet, tetapi saya tak boleh nak kemukakan menteri kabinet itu sebagai saksi saya. Sebab dia terikat dengan OSA dan dia pun berada di sebelah sana, kita di sebelah sini, lain parti. Jadi bila dah tak boleh nak dapatkan saksi dan saya tak boleh nak mengemukakan minit mesyuarat kabinet yang sudah pastilah juga di bawah OSA, maka daripada saya kena bayar sampai 300,000, lebih baiklah saya ambil keputusan untuk meminta maaf. Ini kena fahamlah. Ada kalanya kalau kita berada di pihak yang betul pun, kalau kita tidak boleh mengemukakan bukti di mahkamah, kita kena berfikirlah sama ada kita nak meneruskan kes, nak terus lawan ataupun tidak. Dan dalam kes yang ini saya tak boleh komen. Tetapi saya rasa ramai orang dah tahu kenapa saya kena saman, kenapa instansi mahkamah diambil. Jadi siapa yang tahu tentang benda ni nak membantu saya dengan memberikan maklumat-maklumat berhubung dengan perjumpaan ke, berhubung dengan bukti-bukti yang mungkin boleh membantu peguam saya menentang kes ini di mahkamah, bolehlah hubungi saya di talian 011-6221-5253. Boleh WhatsApp saya di 011-6221-5253. Okey. Jadi itu ulasan saya. Saya tak boleh cerita tentang apa yang ada di dalam video yang berkaitan dengan video live saya pada 22 hari bulan Ogos. Jadi kalau misalnya ada soalan tuan-tuan yang saya cakap ketika video 22 Ogos, saya tak boleh sentuh dan saya akan kata itu ada instansi mahkamah. Inilah dia tuan-tuan. Kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Dia berkuasa, dia boleh minta apa saja. Kita kena hadap lah. Kita kena hadap. Kita cakap pun kena pilih-pilih.